guys, Assalamualaikum. So malam ni kita nak share bagaimana nak letupkan sales untuk orang yang baru nak start online business. So malam ni saya nak share macam mana nak letupkan sales untuk beginners ataupun untuk newbies. So semalam kemarin saya dah share lebih kurang 1 jam macam mana kita nak start satu online business, kenapa kita kena start online business, macam mana kita nak set up online business. Okay, so hari ni saya akan cerita macam mana nak boost sales kita selepas kita dah start online business dah. So siapa yang dah ready, dah nak belajar, okay, so malam ni saya ada lebih kurang 30 point. Okay, saya nak bagi tentang macam mana kita nak create satu online business yang sukses. So kemarin saya dah share macam mana kita nak start online business, kenapa kita kena start online business, how to start, and very detail lah semalam saya dah cerita. So siapa yang tak tengok semalam boleh pergi dekat wall saya, boleh tengok balik siaran ulangan. Okay, dia tak masuk Extroria, dia ada dekat saya punya wall. So siapa yang tak tengok boleh pergi tengok semalam punya ulangan. Okay, so hari ni saya nak share bagaimana kita nak letupkan sales, bagaimana kita nak boost sales. Okay, kemarin kita belajar macam mana nak start. So hari ni saya nak share macam mana kita nak boost. Okay, apa perkara-perkara yang kita boleh buat untuk kita nak naikkan sales kita. Okay, so topik pertama yang kita nak sentuh berkenaan dengan cara nak letupkan sales adalah berkenaan dengan gambar. Okay, tolong pin komen gambar. Okay, itu adalah tajuk yang pertama. So tips yang pertama adalah berkenaan dengan gambar. So dalam gambar ni pula dia ada banyak lagi kategori. Okay, gambar ni adalah topik utama lah. So bawah dia ada lagi lebih kurang 6-7 subtopik yang mana kita nak tekankan berkenaan dengan gambar ni. Sebenarnya hari ni dalam bisnes, okay, penting hari ni kita ada gambar yang bagus. Okay, yang pertama hari ni adalah testimoni. Okay, so kalau kita tengok hari ni buat apa saja bisnes sekalipun, yang paling penting adalah testimoni. Sebab testimoni itu akan meningkatkan trust terhadap kita punya bisnes. So lagi banyak testimoni yang sebuah bisnes tu ada, lagi tinggi trust yang orang ada terhadap dia punya bisnes. Jadi macam mana hari ni kita nak dapatkan testimoni yang cantik gambar tu adalah is based on kita punya editing. Okay, so kita kena edit gambar yang cantik lah. Setengah orang dia edit gambar tu bagi rosak. So sayang, yang penting gambar tu bila kita edit, gambar tu kena cantik. Dan especially paling penting sekali gambar testimoni, tolong jangan Google. Banyak orang hari ni dia ambil jalan mudah, dia Google testimoni produk lain, dia guna kat produk dia. Disebabkan produk dia tak ada testimoni, dia guna testimoni produk orang lain, guna dekat produk dia. Jadi itu bukan cara yang betul. Hari ni kalau kita nak bisnes kita develop, kita nak bisnes kita berkembang, kita tak boleh curi testimoni daripada orang lain. So macam mana kita nak dapatkan testimoni yang berkualiti? Kita kena cari testimoni yang berkualiti. Kita kena simpan testimoni, kita kena bina testimoni itu yang berkualiti. Okay, so jangan sesekali kita curi testimoni daripada kita punya kompetitor, ataupun jangan sesekali curi gambar testimoni daripada Google. So ini adalah satu cara yang tak beretika untuk kita buat bisnes. Kalau hari ni kita buat bisnes, gambar pun kita curi daripada orang, itu maksudnya awal-awal lagi kita dah tak betul. So first kali tadi saya cakap berkenaan dengan subtopik gambar. Okey, di bawah dia yang pertama adalah gambar testimoni. Okey, yang kedua adalah gambar-gambar yang kita gunakan ni seelok-eloknya gambar yang profesional. Okey, maksudnya gambar yang diambil oleh juru gambar yang profesional, ataupun kita ambil gambar guna handphone kita dengan cara yang profesional, kita ambil gambar yang cantik. Okey, kalau boleh elakkan ambil guna gambar Google yang blur. Bila kita guna gambar Google yang blur, maksudnya kat situ pun dah nampak satu image, satu identity bahawa bisnes kita ni pun dah blur dah. Kita buat online business. Okay, bila kita buat online business, kita buat Facebook marketing, kita buat Instagram marketing, and then suddenly bila masuk buat gambar dalam business kita, dalam wall page kita, gambar semua gambar yang blur. Gambar daripada Google, ambil sini, ambil sana. Maksudnya kita tak ada identiti kita sendiri. So yang kedua, seelok-eloknya gunakan gambar-gambar yang berkualiti, dan make sure gambar-gambar itu diambil oleh kita sendiri, ataupun kita hire someone who is a professional photographer untuk ambil gambar untuk kita. Okay, so
Untuk kita nak, yang ketiga adalah bagaimana kita nak create trust. Okay, bagaimana kita nak bina trust dan nampakkan credibility kita sebagai satu orang yang buat bisnes dengan serius. Okay, ini adalah untuk business page, business page. Bukan dekat profile lah. So, kalau dekat profile tu, kita more to casual, betul tak? So, bila dekat business page hari ni, apa yang kita boleh buat? Gambar-gambar yang kita gunakan tu, kita boleh selitkan logo syarikat kita, okay? Contoh hari ni, Abang Zul punya syarikat apa... venture apa, saya lupa bang. So kita boleh letak nama syarikat tu, logo mungkin di sebelah hujung kanan ke, kiri ke, atas ke, bawah ke. So logo syarikat yang kita masukkan ni akan meningkatkan credibility kita punya business. So orang nampak business kita ni as a trusted business lah. So orang yakin sebab apa? Kita guna gambar-gambar yang berkualiti. Okay, jadi bila kita buat gambar-gambar yang berkualiti, orang makin percaya dengan kita, betul tak? So, yang keempat, cara macam mana hari ni kita nak boost sales. Okay, macam mana lagi cara kita nak boost sales? Saya dah cakap topik berkenaan dengan gambar. Okay, so berkenaan dengan gambar, saya dah sentuh yang pertama, testimoni. Yang kedua, professional photographer. Yang ketiga adalah business logo. Dan yang keempat hari ni saya nak beritahu, bila kita buat sesuatu promotion, kita buat sesuatu discount, kita buat sesuatu sale, kita buat sesuatu campaign, make sure kita letak dalam satu gambar yang cantik, kita edit elok-elok, kita tunjukkan dekat orang bahawa kita ni buat bisnes betul-betul bersungguh-sungguh. Barulah orang tengok pun orang yakin. Kita buat gambar cantik, sebab apa saya kata orang yakin? Kalau hari ni kita letak diri kita sebagai seorang customer, sebagai seorang pembeli, bila kita nak pergi beli sesuatu barang, kita nak pergi beli sesuatu produk, kita masuk sesuatu page, kita tengok dia punya profile, kita tengok dia punya page, gambar-gambar dia guna semua pun tak kualiti, gambar pun tak cantik. Rasa-rasa kita ada trust dah untuk beli dekat page tersebut? Confirm kita dah tak ada trust. Macam mana kita nak ada trust sedangkan kita nampak dia punya gambar pun like, dia ni betul kan nak buat bisnes ni? Macam tak sungguh-sungguh yang nak buat bisnes, betul tak? So, kita kena make sure hari ni, okay, kita gunakan gambar-gambar yang cantik, okay. Dan yang seterusnya, yang terakhir untuk gambar, untuk topik gambar ni, okay, bila kita edit gambar, kita juga boleh memasukkan elemen bonus, free gift dan sebagainya untuk bagi iklan kita, untuk bagi post kita tu nampak more attractive. So make sure tadi ada logo. Okay, kita ulang balik lah. Yang pertama, testimoni. Kalau kita ambil, make sure testimoni yang original, yang cantik. Okay, yang kedua kita wrap up balik lah untuk topik gambar. Yang kedua tadi adalah ambil gambar yang guna professional photographer. Kalau boleh jangan Google. Okay, ambil gambar-gambar yang berkualiti. Kalau you nak Google pun, make sure Google gambar yang HD, gambar yang ada apa, ambil dekat stock photo, okay, stock photo yang mana boleh beli, ada juga yang free lah, okay. So dekat business page, setiap post kita make sure kita selitkan logo syarikat kita, dan seterusnya kita tunjukkan offer-offer kita dalam gambar yang cantik untuk buat orang sejuk mata memandang dekat page kita. So itu tadi baru kita cakap berkenaan dengan gambar. Yang seterusnya saya nak sentuh adalah berkenaan dengan fanpage. Saya percaya hari ni sesiapa saja yang buat bisnes, mesti dia kena ada fanpage. Okey, iaitu Facebook page lah. Kalau dia buat bisnes dekat Facebook, dekat Instagram, dia tak ada Facebook page, dia tak ada IG business profile, maksudnya dia belum lagi buat bisnes. Kalau kita buat bisnes sekadar dekat profile, itu adalah normal lah. Ada juga orang buat macam tu, maksudnya dia tak ada satu planning, mungkin dia tak ada satu perangkaan, dia nak bawa bisnes dia kepada next level. Sebab hari ni kalau lah semua orang boleh menjaga di profile, tak gunalah Facebook dia sediakan Facebook page, betul tak? Jadi disediakan hari ni Facebook page sebab apa? Sebab dia nak kita berniaga di sana. Itu adalah kedai kita. So bagaimana kita nak uruskan kita punya kedai kita? Okey, fanpage kita. Okey. So bila kita nak kumpul fanpage kita, yang pertama kita kena kumpul dulu kita punya fans. Kita kena kumpul dulu kita punya peminat. Tetapi jangan lupa, saya pun ada bagi tahu, sebenarnya angka fans itu tidak penting. Okey. Tetapi bagi sesiapa yang hari ni nak buat free cost marketing, tak mau buat Facebook ads, okey, nak buat marketing secara percuma, free cost marketing iaitu guna page, share dekat group dan sebagainya. Eloklah kalau you bina audience, you bina likes dulu untuk you nak dapatkan sales. Okey.
So, macam mana you nak bina you punya fans pada peringkat permulaan? You boleh invite kawan-kawan, you boleh invite customer, sesiapa yang beli produk dengan you boleh invite, you boleh make sure orang follow you punya page. Okay? Yang seterusnya, bagaimana nak gunakan page itu dengan lebih cara profesional? Banyakkan penggunaan gambar dan video. Okay? Gunakan gambar dan video. Sebab apa? Bila kita guna penggunaan gambar dan video, okay, maka orang akan nampak page kita ni lagi profesional. Betul tak? Melainkan daripada kita guna tag saja. Ada setengah orang dia akan post, okay, hari ni delivery cheesecake pukul 7. Okay, siapa nak komen, saya pergi hantar PM, COD dan sebagainya. Tetapi kan lagi cantik kalau you letak gambar cheesecake tadi, ataupun you letak video. So orang tengok pun nampak lah lagi confident. Orang tengok pun nampak lah lagi best. Sebab you dah tunjuk you punya credibility dan kesungguhan dalam business you. Yang seterusnya, bila ada business page ni, okay, banyak orang hari ni dia buat apa? Dia buat mistake, dia tak update dia punya business page. Okay, maksudnya hari ni business page dia tu tak ada maklumat yang penuh. Maklumat yang penuh maksudnya dia tak ada lokasi, kadang tak ada nombor telefon, tak ada website. Kalau tak ada website betul-betul tak apalah. Okay, tapi tak link dengan Instagram. Lagi apa? Tak ada maklumat dia jual benda apa, kan? So, kalau kita buat satu bisnes tapi kita tak ada complete info berkenaan dengan bisnes kita, macam mana orang nak tahu bisnes kita? Sama lah hari ni bila kita buka kedai, kita buka kedai tapi kita tak letak signboard. Jadi bila orang main daripada luar, orang tengok ni kedai apa, orang pun tak tahu. Kita bubuh pula tinta gelap, kan? Tinta gelap, lepas tu apa signboard tak ada. Orang tengok dari luar, orang ingat apa? Yang ni pergi dah kedai merepek ni, bahaya, jangan masuk, betul tak? Begitu jugalah dengan Facebook. Kalau kita ada kedai online, kita ada Facebook page, tapi kita tak buat preparation, kita tak buat persediaan, kita tak membuat satu orang tak apa, persediaan untuk mengundang orang masuk ke dalam Facebook page kita, maka ini akan jadi masalah. So, bila kita ada complete detail kepada page kita, okay, kita dah ada complete detail di dalam page kita, yang ni akan buatkan orang selesa dengan yakin kat kita. Betul tak? Bila dia masuk, sama macam contoh saya bagi kedai tadi. Kalau kedai tadi tu kita letak signboard, lampu cantik, pintu pun orang tengok daripada luar mungkin boleh nampak dalam. Masuk dalam pula sejuk, selesa, layanan bagus. Dia akan rasa lebih yakin dan lebih selesa, betul tak betul? Jadi samalah juga hari ni dekat kita punya Facebook page. Bila kita buat Facebook page, kita dah buat preparation, kita dah buat persediaan, yang mana Facebook page kita ni memang kita dah bersedia to invite people. Kita dah bersedia untuk menjemput customer masuk ke dalam page kita. Maka ini yang akan membuatkan kita punya Facebook page tu jadi lebih, orang kata apa, lebih trusted. So bila orang lebih trusted dengan kita punya Facebook page tu, so dekat situlah akan terwujudnya satu peluang untuk kita nak bina bisnes dekat Facebook. Yang seterusnya, okay, dari segi page, okay, dari segi fan page, apa yang kita perlu jaga sebagai business owner dekat Facebook page kita, make sure sentiasa ada engagement. Okay, macam mana nak pastikan ada engagement dekat Facebook page sebagai seorang business owner yang betul-betul serius kalau nak buat business, okay, make sure setiap hari ada posting yang konsisten. Okay, sekurang-kurangnya satu hari kena ada at least 3 post lah. Paling malas pun 1 post wajib kena ada dekat dalam Facebook page kita. Bila kita ada Facebook page tapi dalam satu hari tu kita langsung tak buat apa-apa posting, maka Facebook page kita akan jadi tempat apa? Akan jadi macam rumah hantu lah. Tak? Tak ada siapa pun nak bersembang, tak ada siapa pun nak berinteraksi. Ataupun kita boleh kata jadi tempat gym tendang kan? So tak ada apa-apa manfaat. You ada satu business fan page, you ada satu business page, tetapi tak ada apa-apa benefit yang kita boleh buat kat sana sebab no engagement, no people, no business. Tak ada apa-apa yang akan berlaku. Okay? So yang seterusnya adalah kita boleh share lebih banyak testimoni dalam bentuk video. Sebab zaman sekarang orang lebih suka ataupun lebih tertarik untuk tengok video berbanding dengan gambar. Okay, sebenarnya gambar pun bagus, tapi it depends on how kita punya quality editing lah. Okay, kalau kita tak pandai editing, mahir editing, boleh belajar. Okay, sekarang ni ada banyak sangat orang kata apa, aplikasi-aplikasi percuma. Okay, nanti boleh tengok dekat YouTube saya ada video
untuk ada kan video untuk untuk download application yang kita perlu ada untuk kita nak buat online business. So aplikasi-aplikasi seperti editing, segala benda lah yang kita perlukan. Basic-basic semua saya ada letak kat dalam saya punya YouTube channel. Okay, so siapa yang belum tengok nanti boleh tengok YouTube channel. Okay, alright. So seterusnya apa yang kita boleh buat adalah, okay, kita boleh yang seterusnya, okay, pastikan kita punya fan tu, okay, pastikan kita punya fan tadi ada engagement dengan kita. Maksudnya komunikasi lah. Okay, janganlah kita macam asyik-asyik nak menjual, jangan apa. Asal-asal orang suka dah nak beli. Hari-hari nak suruh orang beli, tak boleh lah. Orang tak suka kan hari-hari membeli. So kita buat apa? Kita soft sell. Okay, kita jangan hard sell. Sekali-sekala kita hard sell, selalunya kita soft sell. So soft sell ni apa? Kita menjual tanpa mahu menjual. Okay, I am selling but I am not selling at the same time. Betul tak? Betul. Ini yang kita kena alert dan kita kena fokus dalam untuk build kita punya Facebook page, kita punya Instagram dan sebagainya. Okay, hari ni ramai orang mereka akan fokus kepada untuk buat jualan, untuk buat sales dan sebagainya. Okay, sehingga kan bila dia tumpu nak buat sales, last kali sale pun tak ada, apa pun tak ada. So bila you nak tumpukan untuk you nak kembangkan you punya business, untuk you nak develop you punya business tu, you tak semestinya hari-hari kena buat hard sell, kena jual. Okay, tak semestinya kena hari-hari jual. Tetapi hari ni is more to soft selling. Kita memberi info, memberi manfaat, memberi knowledge. Apa saja yang benda kita boleh beri, kita beri secara percuma. Dan waktu itu bisnes akan berlaku dengan sendirinya. Okay, dan kita kena selalu engage dengan fans kita. Seperti mana saya cakap tadi, adalah tujuan dia untuk bina social proof. Sebab hari ni business is all about trust. Bila you buat satu business, tak ada orang trust dekat you, you takkan boleh kembangkan you punya business. So you nak buat apa-apa business sekalipun, yang paling penting you kena create you punya trust. Alright. So konsep dia is very simple. 99% kita buat soft selling. Hanya 1% saja kita buat hard selling. Maksudnya 99% tu aku menjual tapi aku tak menjual. 1% aku jual, hang beli. Faham tak? So konsep dia macam tu. Okay, so yang mana baru masuk boleh scroll tengok dekat pin post. Okay, ada dekat komen lah. Dekat komen boleh scroll tengok, ada topik-topik yang saya dah sentuh. Okay, so kemarin saya cakap berkenaan dengan how to start an online business. Okay, kenapa hari ni semua orang perlu buat online business. Okay, kenapa hari ni semua orang perlu start buat online business dan bukan bergantung kepada satu sumber income saja. Kemarin saya dah share dah. Okay, it's a good opportunity, it's a good time. Memang siapa-siapa pun boleh start online business as long as you ada kemahuan. Okay, dan hari ni saya sambung balik. Okay, yang mana terlepas boleh pergi tengok video semalam. Yang mana tak terlepas, okay, yang mana kemarin tengok, hari ni continue tengok juga. It's okay, good. So hari ni saya share bagaimana nak boost sales, bagaimana nak tingkatkan sales dekat kita punya fanpage. Okay, sebab apa hari ni ramai orang dia kata dia ada fanpage tetapi dia tak ada sales. Okay, sebab apa tak ada sale hari ni? Kita terlalu hard sell. Ramai orang tak faham konsep ni. Kita memang nak jual, memang kita nak buat bisnes, tapi jangan jual. Orang tak suka, orang lari. Betul tak? Yang mana pernah buat, dia pun tahu. Bila kita nak jual barang, tapi kita hari-hari duk beritahu, belilah ni aku jual, belilah aku jual. Orang tak beli, orang lari. Confirm saya beritahu. Tetapi kalau hari ni kita share, orang kata apa? Kita lebih kepada soft selling. Okay, kita berkongsi manfaat. Okay, hari ni saya ada jual satu kasut. Okay, saya tak cerita pasal saya jual kasut, tapi saya akan beritahu, okay, kasut ni kalau hampa pakai kasut ni, rasa dia macam duk terbang. Bila hampa jalan ni, rasa macam duk terbang. So orang akan fikir, uish, kasut dia ni power, betul, jalan pun rasa macam terbang. Tapi saya tak bagi tahu harga berapa, nak beli macam mana nak dapatkan, semua saya tak bagi tahu. Cuma kat bawah saya letak link WhatsApp saja. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh kontak saya. Tapi saya tak jual, saya tak suruh beli. Saya cuma beritahu kasut ni sempoi. Kalau hampa pakai kasut ni, hampa jalan pun rasa macam tak terbang. So ada orang yang akan berminat tak?
InsyaAllah akan ada orang berminat. Sebab apa? Sebab kita jual manfaat. Hari ni bila you cakap pasal jual produk ataupun buat bisnes, sebenarnya kita bukan menjual barang. Okey, tak ada sesiapa pun beli sesuatu produk kerana dia nak beli produk tu. Ambil contohlah hari ni kita jual satu produk nak luruskan rambut, okey? Produk nak luruskan rambut. Okey, yang mana rambut kerinting macam saya contoh kan. Okey, nak beli produk untuk luruskan rambut. Okey, tapi hari ni kalau you mai jual produk luruskan rambut kat saya, you cerita kat saya, "Oi, produk ni, hantar dah produk ni yang buat dia pakar dekat Zimbabwe tau. Pakar ni dia belajar dekat universiti tumbuh rambut 45 tahun dia belajar." Okey, pakar ni dia belajar pasal rambut dekat satu universiti lebih kurang 45 tahun. Lepas tu dia bawa keluar produk ni. Mana produk ni kalau hang pakai, rambut hang confirm akan lurus man. Saya tak mau tahu benda tu. Mana pasal lah pakar tu nak pergi belajar 100 tahun pun. Kalau pakar tu pergi belajar 100 tahun, masalah saya settle tak? Tak settle juga. Yang saya nak tahu hari ni, melalui produk hampa, melalui produk yang kita ada, orang nak tahu macam mana masalah dia boleh selesai. So, macam situasi tadi, kalau customer tu main cerita kat saya hari ni, okay, founder produk ni daripada Zimbabwe, seorang doktor, belajar tentang rambut lebih kurang 45 tahun, dia boleh kira rambut satu-satu kat kepala kita, betul-betul dahsyat orang dia. Saya tak mau tahu benda tu. Saya cuma nak tahu dengan produk dia, apa masalah saya yang boleh selesai. Kalau dia kata saya pakai produk dia, rambut saya boleh jadi straight macam baru keluar rebonding pada salon. Okey, lebih kurang dalam 3 minit sekali sapu rambut saya straight. Mungkin saya rasa nak try. Sebab dia menjual kat saya, dia bukan menjual produk. Sebenarnya dia menjual harapan. Faham tak? Dia menjual harapan. Makna kata hari ni, saya rasa dengan saya membeli produk tersebut, masalah saya akan selesai. Itu adalah saya punya harapan lah. Bila saya pakai esok ni, baru tahu rambut saya boleh straight ke tak boleh straight. So, jangan menjual. Seelok-eloknya hari ni kita menyelesaikan masalah orang. Selalu saya ulang, yang mana takut terlepas tak pernah dengar, tak masuk live saya. Okey, hari ni adalah live hari yang ke-4 Hari yang ke-4. Okey, hari ni saya buat live hari yang ke-4. Okey, kita nak sembah hari ni semua direct berkenaan dengan sales dan marketing saja, okey. So sesiapa yang nak belajar sales, nak belajar marketing, saya ada lagi 6 hari lagi 6 hari saya akan live. Saya ada banyak benda ni saya nak share, ada banyak lagi ilmu yang saya nak share, yang mana saya belajar supaya okey, saya nak share secara percuma saja. So sesiapa yang betul-betul berminat, setiap hari pukul 9 malam selama 10 hari, ada balance lagi 6 hari, okey. So seperti mana semalam pun saya dah share, business is all about apa? Business is all about solution. Setuju tak? Hari ni bagaimana bisnes tu terjadi? Okey, saya bagi satu contoh. Hari ni kita cakap pasal bisnes. Bisnes, tak cakap pasal online bisnes. Kita cakap pasal bisnes secara umumnya. Hari ni bagaimana bisnes tu terjadi? Saya ambil contoh bisnes car wash. Okey, bisnes car wash dia buat apa? Dia membersihkan kereta. Dia polish kereta, dia mencantikkan kereta, senang cakap, betul? Jadi bisnes car wash ni sebenarnya dia buat apa? Dia tengah menyelesaikan masalah orang. Masalah kita apa? Masalah kita, kereta saya selalu kotor. Kan? Banyak orang kata kereta selalu kotor, kereta berhabuk, kereta tak cukup berkilat dan sebagainya. Jadi, kita ada masalah, kereta kita tak bersih. Betul tak? Jadi, car wash dekat sini, ini kita tau, ini kita. Ini penumbuk belah kanan, ini kita. Kita ada masalah yang mana kereta kita tak bersih. Jadi, bisnes yang ada dekat sini, car wash. Car wash ni dia buat apa? Dia menyelesaikan masalah kita. Dia bagi kereta kita jadi bersih. So itulah caranya hari ni terjadinya bisnes. Kalau ada yang masih tak faham lagi lah, macam mana selesai, macam mana wujudnya satu proses berlakunya bisnes itu. Jadi kita jangan jual produk, jangan jual servis. Kita jual apa? Kita jual harapan, kita jual impian. Kita tunjukkan dekat customer ataupun prospek ataupun sesiapa saja yang ada di depan mata untuk beli produk kita, bahawa kita ni dekat sini adalah pakar, ataupun kita adalah seorang yang kat sini nak selesai dia punya masalah. Tak kisahlah apa masalah dia. Kalau kita ni kita ni perunding kewangan, okey, kita boleh selesai kalau dia ada masalah kewangan. Macam Abang Zul, contoh Abang Zul ni kontraktor, okey, boleh renovate rumah dan sebagainya. So mungkin klien dia ada masalah rumah nak renovate, okey, tak tahu nak pergi renovate kat mana. So ataupun dia takut nak renovate dengan orang luar, takut kena tipu. So itulah maksudnya hari ni bisnes terjadi bila orang ada masalah. Kita provide solution.
So yang seterusnya selepas tu apa? Okay, yang seterusnya untuk kita nak develop kita punya bisnes, yang paling penting adalah kita boleh buat macam-macam kaedah pemasaran. Okay, kita boleh buat macam-macam kaedah pemasaran. Sebab hari ni ada kaedah yang free, ada kaedah yang berbayar. Kalau kaedah yang free, kita boleh guna Facebook fanpage. Macam mana saya cerita tadi ya. Kita guna Facebook fanpage, kita guna Instagram, kita boleh guna Facebook group, kita boleh guna personal profile. Kalau kita nak tahu hari ni personal profile kita boleh add sehingga 5,000 orang. Okay, mana kata kalau kita add 5,000 orang yang betul-betul targeted dengan bisnes kita, maka kita dah boleh buat bisnes. Tetapi Facebook tak suka cara tu. Dia suka kita add orang, dia suka kita buat bisnes dekat page. Jadi kalau kita buat bisnes dekat page, kadang-kadang susah kita nak reach orang, susah orang nak baca, okay, post kita. Even though kalau page kita tu ada 1,000 orang like ke 2,000 orang like kadang-kadang kita post tu tak sampai 10 orang baca. Bukan pasal apa, hari ni Facebook hari ke hari dia sedang kurangkan organic reach. Facebook tak mau bagi orang nampak message. Jadi FB ni dia buat apa? Dia nak kita guna Facebook Ads. Dia nak kita guna paid advertising. Dia nak kita buat iklan berbayar. Guna Facebook Ads ataupun guna Instagram Ads. So bila kita buat, itu adalah kaedah yang seterusnya lah. Okay? Kaedah yang seterusnya adalah kita boleh gunakan Facebook Ads untuk mengembangkan bisnes kita. So macam mana nak guna Facebook Ads ni? Actually Facebook Ads punya topik ni saya tak boleh lah nak bagi habis dalam masa apa? Dalam masa lagi 20-30 minit memang takkan boleh habis. Okay? Sebab Facebook Ads ni dia orang kata apa? Mendalam. Okay? Tapi kalau ada yang nak belajar serius, step by step kita boleh belajar. Okay, boleh tinggal soalan dekat saya punya, boleh komen dekat bawah, boleh tanya soalan, InsyaAllah nanti saya akan jawab. Okay, siapa-siapa ada soalan, kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan bisnes, berkenaan dengan sales, berkenaan dengan marketing, berkenaan dengan branding, berkenaan dengan pengurusan data, berkenaan dengan macam mana nak jaga sales team, berkenaan dengan macam mana nak develop kita punya sales team, apa saja soalan berkenaan dengan bisnes, berkenaan dengan marketing, berkenaan dengan strategi, boleh komen dekat bawah. Boleh tanya saya, insyaAllah saya akan jawab lagi. Okay, so yang seterusnya, tips yang seterusnya adalah, okay, kita sebagai business owner, kita kena tahu hari apa yang orang ramai membeli. Okay, bukan orang membeli hari-hari, setuju tak? Kalau orang membeli hari-hari, syok orang kita, betul tak? Tetapi hakikat yang kita harus terima, kita kena terima adalah dalam bisnes bukan orang beli barang hari-hari. Kalau orang beli barang hari ni, besok mungkin dia tak beli. Kalau dia beli barang minggu ni, minggu depan mungkin dia tak beli. Kalau dia beli barang bulan ni, bulan depan mungkin dia tak beli. Jadi bisnes ni bukan berlaku sentiasa. Kita ni sebagai owner bisnes, kita kena tahu bila yang waktu yang paling sesuai untuk berlakunya sales dalam bisnes kita. Okay, so ini yang akan membuatkan kita boleh scale. Okay, kita boleh scale bila kita nak buat paid advertising, bila kita nak follow up, okay, bila kita nak post secara biasa, bila kita nak buat live, bila kita nak share video. So kita boleh aturkan bisnes kita mengikut apa orang kata apa, scaling yang sesuai. Bila kita tahu bila orang akan membeli. Bisnes melalui hobi. Okay bro, awak tak okay? Kemarin saya cerita bisnes melalui hobi. Okay, contoh Haris Sabroy. Okay, saya rasa saya kenal Haris ni. Okay, muka tak berapa macam bro, tapi insyaAllah saya rasa saya kenal. Okay, so macam dia tanya sekarang ni, bisnes melalui hobi. Okay sangat. Contoh semalam saya bagi tahu, kita nak start online business. Okay, kita nak start online business. Banyak orang hari ni dia tak ada produk. Okay, so pertama sekali apa yang dia boleh buat untuk start business adalah melalui skills, melalui kemahiran. Okay, selepas kemahiran dia boleh gunakan dia punya hobi, dia punya apa saja yang dia pandai lah. Contohnya bila cakap pasal hobi, yang bila hobi ni sudah tentulah kita pandai, betul tak? Contoh hari ni kita pandai main gitar. Okay, kita pandai main gitar ni, kita terror main gitar. Macam mana kita boleh jadikan hobi kita main gitar tu kepada bisnes? Macam mana kita boleh buat? Kita boleh tulis satu buku. Kita tulis satu buku, jadikan dia satu e-book, kita jual. Cara-cara belajar main gitar dalam masa 7 hari. So, ada orang kalau dia nak belajar main gitar, dia boleh beli tak buku gitar? Boleh beli. Sebab apa? Kita tunjukkan dia cara mudah nak belajar. Dan orang Malaysia hari ni, dia suka membeli hanya kerana 2 sebab. Satu, kerana dia malas. Dan yang kedua, kerana apa? Cuba teka. Siapa pandai? Cuba teka.
Cuba teka, siapa yang tahu? Orang Malaysia beli dua sebab. Satu, kerana dia malas. Yang kedua, kerana apa? Selalunya lah dekat online ni, pasaran online ni orang beli. Okey, kita jawab soalan ni. Kalau kata dia ada hobi main drone RC, sesuai tak dia buat bisnes tu? Sedangkan permintaan drone tak banyak. Tapi kita skill pasal drone memang TikTok. Yes, boleh buat bos. Boleh buat bro. Pasal apa tak boleh buat? Hari ni, kalau kita ada kemahiran, kita ada satu skill. Okey, contoh kita ni ada ilmu yang banyak berkenaan dengan drone. Okey, apa yang kita boleh buat berkenaan dengan drone? Okey, saya bagi satu idea. Okey, contoh kita buat satu page. Kita tak mau jual lagi pun tak apa. Kita tunjuk video-video yang menarik yang diambil dengan drone. Kita tunjuk segala-gala benda yang kita terror tu, kita share saja secara percuma. Bro, percaya bila kita share secara percuma segala benda yang kita pandai tu, orang akan suka. Bila orang suka, orang akan anggap kita ni sebagai pakar. Macam tadi bro kata ada ilmu yang banyak tentang drone, pakar drone. Share, buat satu page atau buat satu Instagram, just share everything yang you know about drone. Orang akan tengok you sebagai satu orang yang expert, yang pakar dalam drone. At the moment, orang akan tanya you, bro, bos, saya nak beli drone. Okay, yang mana yang okay? Even you tak jual, dia akan tanya you recommendation, yang mana yang okay? So, at the moment, you boleh bagi tahu, okay, saya ada jual drone ni, model sekian-sekian, model ni memang power. So, itulah maksudnya kita kena position. Okay, ini maksud kita cakap bab positioning. Kita kena positionkan diri kita sebagai pakar dalam benda yang kita buat. Memang akan ada orang yang lebih pakar daripada kita. Tapi kita tak payahlah pergi compare dengan mereka. Berapa nak pergi compare dengan mereka? Kita, bagi kita hari ni, we are the best. Kita lah yang terbaik, yang terhebat dalam diri kita. Kita tunjuk, kita punya credibility pun cukup. Tak payah kita nak pergi compare dengan orang kat luar sana. Mungkin ada orang lebih hebat daripada kita, tapi sebenarnya kita lebih hebat daripada siapa-siapa. Itu je mentality yang kita kena selalu percaya, itulah mindset yang kita kena selalu ada. So tadi macam bro tanya berkenaan dengan drone tu, memang boleh buat sangat bro. Pergi buat satu page ke, buat satu IG, just share everything yang you tahu berkenaan dengan drone. Maksud saya dekat sini adalah kita tak buat hard selling. Kita bagi knowledge, kita buat soft selling, kita sharing saja. Bro tengok ada orang yang buat duit ratus-ratus ribu dengan buat YouTube channel. Dia buat dia jadi Insta famous. Okay, dia buat Facebook page jadi page viral dan sebagainya. Orang PM dia nak advertise dekat page dia. Kita nak positionkan diri kita untuk capai ke tempat tu adalah kita create branding, kita tunjukkan kita punya skill, kita tunjuk kita punya bakat, kita create satu, kita panggil soft selling lah senang cakap. We just share saja everything yang kita tahu. Okay, harap menjawab soalan tu. Kalau ada boleh tanya lagi, okay. So, kalau jual skincare, kita kena share everything tentang kesihatan kulit lah kan. Tak semestinya juga. Hari ni kalau kita jual skincare, first thing first, kalau bila kita cakap pasal kita jual produk skincare, produk beauty dan sebagainya. Sebab apa produk skincare ni dia masuk dalam kategori yang lain macam sikit. Sebab, first thing first, kita kena tahu dekat siapa yang kita jual dulu. Okay, mungkin kalau saya tanya Cik Kak akan beritahu saya jual skincare. Skincare ni siapa nak beli? Perempuan lah. Okay, ramai orang perempuan yang saya tanya, siapa nak beli skincare, siapa nak beli sabun tu, siapa nak beli produk tu? Jawapan dia apa? Senang. Perempuan lah. Dekat Malaysia ada berapa juta perempuan. Perempuan yang mana nak beli? Jangan kata semua perempuan nak beli. Kalau semua perempuan nak beli produk kita, maka besok kita kaya. Betul tak? Jadi, untuk apa saja produk, dia ada segmen pelanggan dia. Dia ada customer segmen dia yang tersendiri. Contohnya hari ni kita kalau jual produk untuk jerawat, dia ada certain age. Mungkin daripada umur belasan tahun sampai 25 atau sampai 28, sesuai lah untuk beli produk yang untuk fokuskan jerawat. Kalau produk kita ni boleh fokuskan kepada jeragat, okay, maka kita kena tumpukan 30 tahun, 35 tahun dan ke atas. Jadi, ada juga orang kata produk saya ni bagus. Okay, produk saya ni bagus. Dia semua dia boleh merawat. Okey, dia boleh merawat semua. Okey, saya anggap produk you memang very powerful. Dia boleh rawat jerawat, jeragat, parut, kulit kusam, kulit berminyak, kulit kering, kulit tak ada, kulit buaya, kulit okey. So dia boleh merawat segala-galanya. Maksudnya your product is totally too good. Jadi, bila you ada produk yang macam ni, you tak boleh menjual terus kepada semua orang. Faham tak? Kita tak boleh menjual kepada semua orang sebab kita kalau nak jual produk, walaupun produk tu bagus untuk semua orang, tapi kita kena jual asing-asing. Kita kalau jual dekat orang yang ada masalah jerawat, kita kena cerita kat dia pasal jerawat.
Kalau kita jual kat orang yang pasal masalah jeragat, kita kena cerita pasal jeragat. So ini based on apa yang kita posting dekat Facebook page, post dekat wall kita. So copywriting, topik yang kita cakap dekat kita punya wall tu berkenaan dengan segmen-segmen pelanggan. Okay? Jadi berkenaan dengan soalan tadi tu, adakah kita kena share about kesihatan kulit saja? Tak semestinya. Kita boleh cerita apa saja as long as kita rasa customer kita tu suka. Kalau kita rasa customer kita tu golongan 25 tahun dan ke bawah. Okay? Apa topik yang dia suka? Mungkin orang muda ni dia suka topik pasal holiday ke. Dia suka topik pasal backpackers, travel. Dia suka pasal shopping. Dia suka pasal handbag. Dia suka pasal K-pop. Dia suka apa-apalah benda-benda yang related. Tapi bila cakap pasal golongan kita nak jual tadi produk jeragat pula, umur 30, 35, 40 tahun ke atas tu, mereka minat apa? Mungkin golongan-golongan ni dia dah mula minat pada ceramah agama, dia minat pada kelas memasak, dia minat pada resepi, dia minat pada kemas rumah, dia minat kepada nak decoration rumah. So, kita boleh cakap topik yang berkenaan dengan segmen pelanggan kita. Okay. So, harap menjawab soalan tu. Okay, kita ada soalan lagi. Saya ada masalah nak close klien. Wawa, saya ada masalah nak close klien. So, kita nak close klien ni, pertama sekali lah. Ramai orang ni, dia ada masalah ni, dia tak boleh close klien. Tahu sebab apa? Sebab dia adalah simple. Dia rasa bersalah nak ambil duit daripada klien tu. Dia rasa, aku nak ambil duit daripada klien ni, aku rasa macam, tak tahu rasa macam mana, macam tak yakin. Jadi, kalau kita ada masalah tu, first kita kena check dulu diri kita, sama ada kita yakin dan kita betul-betul percaya tak dengan bisnes apa yang kita buat tu. Contohnya hari ni kalau kita jual produk skincare ke, kita jual apa-apa saja, adakah kita betul-betul percaya yang produk kita ni boleh menyelesaikan masalah orang yang beli produk kita? Kalau kita rasa produk kita ni boleh solve orang punya problem, boleh selesai orang punya masalah, jadi kita tak payah takut untuk jual. Kenapa kita takut nak jual? Kita boleh counter apa saja as long as kita tahu produk kita tu bagus. Tapi kalau kita pun rasa produk kita tu macam gelong tak gelong, okey ke tak okey jadi itu yang akan menyebabkan kita susah nak close klien. Lagi satu, kenapa kita susah nak close sale ni adalah sebab kita awal-awal lagi kita dah fikir pasal sale. Sebenarnya proses untuk close sale ni terjadinya adalah bila kita berjaya untuk selesaikan masalah orang tu. Kita berjaya solve orang punya problem. Contohnya hari ni, Wawa kita consult dengan satu orang ni, dia ada masalah. Contohlah saya cakap tadi, dia ada masalah, okay, dia pening kepala. Okay, contohlah dia selalu sakit kepala. Okay, kita ni penjual Panadol. Okay, kita ni penjual Panadol. So, kita akan menjual dengan yakin tak? Rasa-rasa kita akan menjual dengan yakin Panadol tu sebab kita tahu ramai orang yang dah makan Panadol waktu sakit kepala. Betul tak? Kan dah keluar iklan, anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Betul tak? Sampai dah keluar iklan kata, anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Makna kata Panadol ni memang dah proven, dah terbukti boleh rawat ataupun boleh selesaikan masalah sakit kepala. Jadi dalam situasi yang macam tu, kita takkan rasa takut, rasa malu, rasa segan nak ambil duit daripada orang. Bayangkan hari ni kita pergi kedai runcit, uncle saya mau Panadol 2 biji. Uncle tu ambil Panadol, dia tengok Panadol, tengok muka kita, tengok Panadol, tengok muka kita. Dia pun rasa bersalah. Aku nak jual ke tak mau, nak bagi ke tak mau. Tak kan? Dia bagi je. Pasal apa? Dia tahu benda yang dia jual itu okey. Benda yang dia jual itu bagus. So, pertama sekali, kalau kita ada masalah close sale, kita kena percaya dulu dengan apa yang kita jual. Dan yang kedua, kita kena percaya bahawa kita boleh selesaikan, produk kita tu boleh selesaikan orang punya problem. Boleh selesaikan orang punya masalah. Dan yang ketiga adalah cara kita nak approach tu. Okay, yang ni mungkin nanti Wawa saya boleh ajak, mungkin boleh PM saya boleh ajak. Okay, cara macam mana kita nak approach untuk close sale tu. Okay, banyak orang hari ni dia gagal dekat close sale. Ini yang sayang sekali. Sebab close sale ni orang kata apa? Customer ni, okay, orang kata nasi kan, nasi. Kita ambil macam nasi ni, kita ada suap lah nasi. Kita suap nasi ni. Dah sampai lagi sikit lah, lagi 2 inci nak masuk mulut dah pop, orang tolak. Close sale ni macam tu lah. Rezeki tu dah nak dapat, dah nak masuk mulut dah. Tapi kerana kesilapan kita tak ada ilmu, maka terkeluarlah rezeki tu daripada
kita. So belajar close sale ni sangat mudah. Okay, kalau betul-betul nak belajar, ada banyak modul, ada banyak orang belajar. Okay, boleh belajar. InsyaAllah kalau ada betul-betul nak belajar berkenaan dengan close sale ni, nanti boleh komen dekat wall saya. Besok malam saya akan share lebih mendalam berkenaan dengan close sale. Okay, saya akan share beberapa tips yang orang kata apa, saya amalkan untuk buat close sale. So far kalau saya punya ratio ni okey lah, dari segi close sale ni memang insyaAllah 50% dan ke atas mesti ada. Kalau kata 10 orang WhatsApp tu, lebih daripada 5 orang mesti beli. Sebab apa? Bukan sebab pandai ke sebab terror, tak. Sebab kita tahu cara dan formula yang betul, dan kita yakin dengan apa produk ataupun apa servis yang kita buat. Alright. So berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, hari ni kita solve orang punya problem. Okay, kita selesaikan orang punya problem, kita selesaikan orang punya masalah. Jadi bila kita selesaikan orang punya masalah, maka okey, saya sambung lah. Bila kita selesaikan orang punya masalah, maka dekat situ ya akan terjadinya bisnes. Sebab apa? You all kena faham, hari ni dekat Malaysia ataupun dekat pasaran online ni, sale berlaku hanya kerana dua sebab je. Okey, close sale pun termasuk juga bawah. Okey, dua sebab. Yang pertama adalah hari ni orang malas. Itu yang menyebabkan orang beli dengan kita. Sebab apa? Dia malas nak keluar rumah, dia malas nak tunggu, dia malas nak buang masa, dia nak cepat dan sebagainya, dia malas. Maka itu yang menyebabkan terjadinya close sale. Yang kedua, kenapa orang membeli secara online adalah sebabkan tamak. Okey, orang buat keputusan untuk membeli dua sebab. Satu, tak dia malas, mesti dia tamak. Tamak maksudnya apa? Kita kata beli satu percuma tiga. Beli satu percuma tiga. Automatik dia tu fikir, Allah, 150, 2, oh 3, oh cover lah, beli 3, 1.5 aku cuma bayar 50 lah. Jadi dia jadi tamak. Betul tak? So orang membeli kerana dia malas dan kerana dia tamak. Okey, saya jawab dulu soalan. Permintaan drone tak banyak, semua ada hobi. Berbaloi ke buat bisnes tu, sedangkan kita dah beli stok banyak untuk jalankan bisnes. Kalaulah kata kita jual barang powerbank teknologi terkini, mungkin laku sebab semua ada handphone, tapi tak semua ada hobi drone. Berbaloi. Jadi kalau bro nak buat permulaan ni, janganlah invest modal yang terlalu banyak. Saya akan advise, kalau kita nak buat sesuatu bisnes tapi kita tak nampak lagi halal tuju, kita tak tahu lagi bisnes ni nak pergi ke arah mana, adakah bisnes ni nak pergi naik meroket ataupun dia nak menjunam. Okay, kita tak boleh kata every bisnes mesti berjaya. Dalam bisnes mesti ada untung, mesti ada rugi, betul tak? Kita tak boleh buat berniaga untung mau, rugi tak mau. So bila buat bisnes mesti ada untung, mesti ada rugi. Jadi dalam situasi macam bro punya soalan tadi ni Harish, kita nak buat bisnes drone, okay, takut tak ada permintaan yang banyak. Okay, apa yang boleh buat? Mula dulu secara dropship. Mula dulu ambil stok 1 biji, 2 biji, ataupun ambil buat pre-order dulu. Jangan tu ambil stok 1 biji, simpan, cuci, duduk macam bos ni kira nak buat sale. Jangan lah. Jangan buat macam tu, yang tu risiko. Buat cara apa? Buat cara pre-order. Okay, buat dulu ni apa ke, tunggu orang order. Bila beritahu kat orang, okay bos hari ni bos order, barang akan sampai dalam masa lagi 2 minggu. Okay, mau tak mau mereka akan tunggu lah. Sebab bro dah jadi expert dalam bidang drone tadi. You dah advise, you bagi tahu mereka, you bagi tahu. Okay, so yang ni memang macam ni, memang bagus, dia punya fungsi macam ni. Okay, jadi nak dapatkan benda ni kena tunggu lagi 2 minggu. Okay, so bos bank in dekat saya hari ni, dalam masa lagi 2 minggu barang ni akan sampai dekat rumah bos. So secara tak langsung orang akan beli. Bro pun tak rugi, tak payah keluar modal. Kita buat kiri kanan, customer bayar sini, kita bayar supplier bayar barang, kita bayar kat customer. Settle. Tak payahlah kita nak ambil modal banyak-banyak. Ataupun boleh cari dropship. Kalau tak ada lah, saya rasa ada orang buat dropship. Kalau tak ada, boleh buat pre-order. Okay, kalau ada stok banyak, okay, kalau ada stok yang banyak, kalau ada macam apa, kalau lah contoh bro sekarang ni, bro cakap ni sebab bro dah ada stok. Bro dah ada stok banyak ke atau baru nak ambil stok? Okay, kalau dah ada stok banyak tapi tak tahu macam mana nak jual, inilah masanya untuk belajar macam mana nak buat Facebook Ads. Okay, macam mana nak buat Facebook Ads ni, first thing first lah. Kalau bro nak buat berniaga ni, bro kena kenal dulu. Okay, kena kenal dulu siapa pelanggan bro. Okay, siapa pelanggan kita. Jadi untuk sesiapa yang duk tengok ni, yang buat bisnes lah, make sure bila you buat bisnes, you kenal siapa avatar you. Maksudnya you buat bisnes, you are talking to the right people. Okay, janganlah buat bisnes nak jual semua benda dekat semua orang.
Ramai orang ini dia silap tau dia buat apa. Kalau boleh semua benda dia nak jual kat semua. I want to sell anything to everybody. Tak boleh. Bukan semua orang dia beli semua benda. Some people will buy and some people won't buy. Betul tak? So, kita kena tahu dulu avatar. Kita kena tahu dulu dekat siapa yang kita nak jual ni. So, macam tadi bro cakap pasal berkenaan dengan bisnes drone. Pi kaji, pi buat avatar, pi buat research. Who is your exact customer? Kenal pasti dulu orang-orang ni ada kat mana. Make a research. Cari dulu orang-orang ni semua ada dekat mana. Cari mereka. Barulah kita boleh susun strategi. Macam mana kita nak buat marketing untuk bisnes kita. Kita kena tahu dulu siapa pelanggan kita. Ramai orang ni dia buat bisnes. Dia tak tahu dia talking to who. Dia tak tahu dia buat bisnes ni untuk siapa. Aku jual baju. Okay, jual baju kurung. Tapi yang nak beli siapa? Perempuan lah. Awak ada semua perempuan pakai baju kurung? Banyak perempuan yang tak suka pakai baju kurung sama ni. Betul tak saya beritahu? Kalau betul bagi like sikit kat bawah. Okay? Kalau betul bagi like sikit. Betul tak saya kata? Bukan kita boleh jual semua benda dekat semua orang. Kalau you jual baju kurung, bukan semua perempuan minat baju kurung. Jadi you kena be spesifik. Baju kurung yang saya jual adalah baju kurung yang akan diminati oleh golongan wanita yang berusia 20 tahun ke 25 tahun. Yang mana mereka ni mungkin golongan orang yang student ataupun golongan orang yang bekerja di kerajaan ataupun golongan orang yang baru mula bekerja. Betul tak? Kita bukannya boleh jual everything to everybody. So, masalah hari ni yang ramai orang buat dalam bisnes adalah dia nak jual semua benda kepada semua orang. At the end of the day, last kali apa pun dia tak dapat. Faham tak maksud saya? Hari ni kita pergi baling jala tau. Kita pergi baling jala nak tangkap ikan kan. Nak tangkap ikan, kita main jala besar ni tau. Jala kita kecil je, besar sampai satu tangan je. Tapi kita punya impian ni seolah-olah kita nak angkat segala-gala ikan dekat dalam lautan tu. Tak boleh lah, mesti kita tak dapat punya. Sekali dengan jala-jala kita pun dihanyut. Kita tunggu apa pun tak ada. Sebab apa jala besar tu lah, harap apa. So, buat bisnes, make sure kita ada avatar, kita kenal siapa pelanggan kita, kita kenal dengan siapa kita nak jual. So, macam bro main tadi soalan, okay? Okay, klien bro Haris tadi soalan saya rasa dah jawab. So, bro boleh buat dengan cara, saya beritahu tadi, buat cara pre-order ataupun buat cara dengan cara affiliate atau boleh buat cara agent, stokis, okay? Ataupun kalau rasa betul-betul nak daring, nak fight, nak challenge, ambil stok banyak-banyak, boleh buat Facebook ads. Tapi sebelum tu make sure kena buat avatar dulu. Kena kenal dulu siapa pelanggan kita. Because we cannot sell to everybody. Okay? So, apa ni Wawa cakap apa? Lemah nak close klien. Klien ada tapi semua tak lekat. So, sebenarnya Wawa, apa yang kita boleh faham kat sini, sebenarnya orang ni bukan dia tak mau beli dengan kita tau. So, sebab kita ni kebanyakan orang, kita ada klien, ada customer. Tetapi, macam situasi yang saya baca ni, tak boleh nak close sale. Okay, tak boleh nak dapat sale. Sebab apa? Bukan sebab dia tak mau beli. Cuma dia tak yakin dengan kita. Dia tak nampak kita ni sebagai seorang jurujual ataupun sebagai satu orang konsultan yang boleh tolong selesaikan masalah dia. So, jangan fokus dalam sales. Okay, banyak orang gagal untuk buat sale sebab dia fokus untuk dapatkan sale. So, marketing ni sebenarnya dia tak rumit tau, dia tak susah. Cuma kita kena faham secara teori ataupun secara praktikal kita buat memang kita akan faham tu. Kalau secara teori nak bagi you all faham adalah marketing ni adalah satu benda yang you kena buat dulu. You mesti kena buat dulu. Faham tak? Sama macam tadi saya cakap bab makan nasi tu. Faham tak? Ya, betul-betul tu bro. Apa? Ashraf Najib. Untuk nak close sale ni, yang penting sebenarnya dia ada banyak ciri-ciri lah. Apa yang bro cakap tu antaranya pun betul juga. Cara layanan, kita reply lambat ke cepat kan. So, sebab betul, bila dia message kita ni, maksudnya dia memang dah berminat. Bila dia dah berminat, kita kena tunjukkan bahawa kita ni boleh solve dia punya problem. Dia message kita sebab apa? Dia message kita sebab dia ada problem. Dia ada problem, dia ada masalah. Dia message kita dengan harapan kita boleh selesaikan masalah dia. Tapi kita ni pula, bila dia message kita, kita tak nampak masalah dia. Kita cuma nampak bank in RM30, bank in RM50, bila nak bank in? Nak account apa? Kita dah kalut untuk bank in. Sebenarnya kita harus tumpukan kita punya fokus kepada problem dia dulu.
Kita solve problem dia dulu. Kita settle masalah dia dulu. Okey kak ada masalah jerawat. Okey, berapa lama masalah jerawat? Okey, kenapa boleh jadi jerawat? Sekarang guna produk apa? Sebelum ni pakai produk apa? Lepas ni nak guna produk apa? Kalau cuba produk saya, nak maintain dengan produk saya, ataupun lepas ni pun kak nak cuba produk lain. Kak nak cuba produk saya, berapa lama kak nak pakai produk saya? Contohnya lah, kita consult dia dulu. Kalau cara saya buat close sale, saya jarang beritahu harga selagi customer tak tanya. Saya akan cerita saja apa-apa saya nak cerita. Last sekali customer tanya dekat saya, harga berapa? Saya beritahu harga, saya beritahu nak satu ke dua. Dia akan beritahu bagi saya dua. Betul? Kalau boleh jual dua, berapa nak jual satu? Betul tak? So customer pun dia memang macam tu. Bila kita target tadi nak jual, dia message kita yang kita beritahu, okey, satu RM50, dua RM100, tiga RM120. Mau tak mau? Mau beli tak? Mau belah? Tak boleh ya. Kita bila buat bisnes, kita jangan duk harap pada sale. Sebenarnya kita tak boleh kejar duit. Bila kita kejar duit, kita takkan dapat apa-apa. Trust me. Kita hambat sale ni ya, kita orang WhatsApp kita, message kita nak close dia, nak sale. Kita takkan dapat sale. Tetapi cuba start from hari ni ya, Wawa menjawab soalan tadi, start from hari ni cuba divert mindset kita tu. Kita jangan tumpu kepada nak dapatkan sale. Kita tumpukan macam mana kita nak solve customer tu punya problem. When you can solve their problem, definitely sales tu akan berlaku. Tapi bila you tumpu macam mana nak ambil duit dia, maka proses sales tu susah nak berlaku. Okay? Kadang-kadang kita sendiri jemu dengan topik live ni nak buat sharing, topik kena sharing atau santai. Bergantung kepada bisnes apa yang kita buat. Okay? Contoh macam Wawa ni, dia ada apa? Produk apa Wawa? Bedak selut. Okey, bedak selut tu memang alhamdulillah so far saya pun ada try, wife saya pun pakai. Memang bedak selut tu dia kata memang best. Okey. So siapa-siapa yang belum try bedak selut tu boleh contact Wawa. Okey. Wawa boleh number phone. Siapa-siapa yang nak cuba bedak selut ni boleh try, memang sempoi. Dia bedak sejuk lah, bedak sejuk. Okey. Nampak muka saya putih sikit bang pakai bedak sejuk. Okey. Tak ada lah putih tapi muka okey lah kan. Rasa sejuk-sejuk sikit kan. Rasa macam cahaya-cahaya nur sikit. Macam ada flash je kat depan muka kan. Itu sebab bedak selut lah. Ada muka, ada flash. Pakai bedak sejuk. Okey. So saja saya recommend Wawa tu produk saya dah test. Memang alhamdulillah okey. So macam Wawa main soalan tadi. Nak buat sharing ni kena santai atau kena serius? Okey. Ikut pada mood. Kalau hari-hari kita serius pun orang tak suka Wawa. Kalau hari-hari kita santai pun kita nanti boring. So kita kena ada perancangan yang teliti. Kita kena ada schedule. Hari ni kalau aku buat live, aku nak cakap pasal apa. Besok aku nak cakap pasal apa. Macam saya cakap kemarin. Okay, kemarin saya cerita pasal apa orang hari ni. Why everybody, kenapa semua orang kena mula buat online business. Itu saya cakap kemarin lah. Hari ni saya cakap macam mana kita dah start online business, macam mana kita nak buat sale. Faham? Besok mungkin saya akan sentuh sikit berkenaan dengan close sale. Dan berkenaan dengan macam mana kita nak buat follow up yang betul dan sebagainya. Okay? So, bisnes ni mesti kena ada planning, mesti kena ada perancangan. Okay? So, sebenarnya saya main topik tak habis lagi. Ada banyak ni, saya sambung sikit lagi. Okay? Tips yang seterusnya adalah bila yang kita nak promote sesuai untuk kita dapatkan sale yang lebih banyak daripada hari biasa adalah waktu musim gaji lah. Kadang-kadang ni orang bukan tak mau beli. Kadang-kadang kita buat pilih close sale kita macam mana main power pun. Tapi kalau orang tak mau beli, dia tak beli juga. Bukan dia tak beli sebab apa tau. Kadang-kadang dia tak beli sebab dia tak cukup duit. Dia tak ada bajet. Orang Penang kata tak ada hasil. Kan? Duit tak ada, macam mana nak beli? Cerita main lah produk macam mana bagus pun. Tapi kalau aku tak ada duit, aku tak boleh beli juga. Betul tak betul? So, apa yang kita boleh nampak dengan situasi macam ni, kita dah tahu dah orang ni masalah tak berapa nak ada duit. Okay? Kita boleh start buat promotion kita 3 ke 5 hari lebih awal sebelum orang nak gaji. Sebab apa? Waktu tu baru orang akan ingat, oi aku dapat gaji ni, aku kena contact dia ni, aku nak beli produk ni. Sebab dia memang nak beli, cuma dia tak ada duit je. Tapi saya beritahu saja, saya ceritalah ni. Pada musim sekarang ni, musim PKP perintah kawalan pergerakan ni, orang banyak dah buat story macam sedih orang Malaysia ni duit tak ada, susah dan sebagainya kan. Saya tak kata orang Malaysia semua senang. Dan saya tak kata juga semua orang Malaysia susah.
Sebab apa? Kadar sales untuk produk-produk yang diniagakan secara online, semua online business, sales mereka meningkat sehingga 300% tau. 300% bukan sikit tau. Banyak mana cuba bayangkan. So, apa yang saya selalu cakap kepada orang-orang yang tanya dekat saya problem ni, sebenarnya bukan orang tak beli produk tau. Bukan orang tak beli barang musim bulan ni. Orang beli, cuma dia tak beli dengan kita. Dia beli dengan orang lain. Nampak tak? Bukan orang tak belanja duit. Orang belanja duit, cuma dia tak beli dengan kita. Dan yang seterusnya, kita kena tahu juga produk apa, demand dia waktu bila. Contoh musim-musim raya ni. Okey, musim-musim raya dah nak mai dah. Bulan depan dah mai apa? Nak mai puasa dah lagi berapa hari, betul tak? Bila main bulan-bulan puasa ni, produk apa yang senang orang boleh beli? Produk apa yang selalu laku? Baju lah. Betul tak? Baju Melayu, baju kurung, tudung, baju raya lah senang cakap. Bila main musim-musim raya ni, orang memang nak beli baju raya. Tapi tahun ni tak tahulah boleh raya apa? Raya dekat lagi satu produk kurma. Okey? Bila main puasa ni, orang dah nak cari kurma. Lepas tu dah nak standby raya, orang nak cari baju raya dan sebagainya. Tapi sekarang ni dengan musim virus ni, tak tahulah orang cari baju raya ke. Orang tak cari pakai baju tu sudah ke, tak tahulah. Kan? Tapi dok nampak gaya memang pakai tak raya lah. Tapi sayangnya saya sedih tahun ni tak dapat makan kari pap oksigen. Okay. So yang seterusnya apa? Okay. So sesiapa yang nak beli kurma. Okay, kita ada kurma ajwa. Okay, kurma ajwa ni grade AAA. Okay, grade AAA. Harga pasaran dia biasa 1 kilo lebih kurang 170. 1 kilo kurma ajwa grade AAA. Okay. So kita sekarang boleh dapat dengan harga yang lebih murah. Okay, so sesiapa yang berminat, okay, nanti saya suruh komen nombor phone ni. Kalau sesiapa yang berminat, boleh tanya berkenaan dengan kurma ajwa. Okay, dekat nombor yang tertera di bawah. Okay, so kurma ajwa ni adalah kurma yang sebenarnya paling disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Okay, kurma ajwa ni is the best kurma lah yang Rasulullah sendiri pun suka. Okay. So, siapa-siapa nak cuba, nak rasa, harga ni jauh lebih murah daripada harga pasaran lah. So, kita ada juga packing untuk 500 gram. Okay, 500 gram ni harga apa? 500 gram ni RM70. Okay, 500 gram RM70. Kalau beli 1 kilo, RM120. Kalau beli harga pasaran, 1 kilo, RM170. So, lebih murah lah, okay? Okay, so itu kita selit sikit lah. Tersembang pula, okay? So, promosi yang kita buat, sesuatu promosi yang ni berkait rapat dengan apa yang Wawa tanya tadi berkenaan dengan close sale lah. Bila kita buat sesuatu promosi, kita buat sesuatu sale, kita kena make sure ada deadline. Kita kena create satu sense of urgency. Contohnya, hari ni saya bagi tahu dekat Kak nak beli baju ni hari ni. Okay, baju ni harga dia 120. Kalau beli hari ni, okay, ada sekarang mungkin 10.16, okay. Ada masa lagi dekat berapa jam lah, dekat sejam lebih lah, nak dekat pukul 12. Kalau Kak BI sebelum pukul 12 hari ni, baju ni 120, saya bagi 50 hari ni. Itu maksudnya kita create agency. Faham tak? Kita jangan beritahu, okay, harga baju ni 120, harga promosi 50. Okay, Kak tu pun nanti kata, okay, harga promosi 50, bye-bye. Dia tak beli lah. Kita kena create agency. Kak, baju ni harga 120. Kalau Kak BI sebelum pukul 12 hari ni, atau Kak BI sebelum pukul 2 petang esok, saya bagi dekat Kak harga 50. Tapi kalau Kak BI selepas tu, saya minta maaf, saya tak boleh bagi Kak harga promosi. Promosi dah habis. Okay? Faham tak? Create sense of urgency. Ataupun kita boleh kata, okay, promosi sekarang ni cuma kita ada untuk 20 orang saja. 20 orang yang terawal. Okay. Kita create sense of urgency. Kita create satu orang kata apa, supaya orang bertindak sekarang. Kalau kita buat macam relax, kita buat macam, okay Kak, yang ni beli ya, harga dia RM20. Okay, harga promosi hari ni RM15. Habis ya, customer pun okay RM15. Dia fikir tak apa, bulan depan aku ada gaji, aku beli ya RM15. Kita kena bagi tahu dekat dia, kalau Kak back in hari ni sebelum pukul 5 petang, saya bagi RM15, saya bagi free post. Tapi kalau Kak back in esok, minta maaf, post Kak terpaksa tanggung, harga jadi harga asal RM20. Minta maaf, saya tak boleh tolong. Faham tak? Create sense of urgency untuk pastikan kita dapat close sale tu hari ni.
masalah kita hari ni, kita selalu tangguh. Kita yang buka peluang untuk bagi orang boleh tangguh. Bukan orang suka-suka nak tangguh tau. Kita yang tukar bagi peluang untuk orang nak tangguh. Okay. So hari ni saya dah cerita yang pertama tadi bab gambar. Okay. Bab gambar. Dan yang kedua bab macam mana nak urus kita punya fanpage. Sesiapa yang dah terlepas boleh baca setiap poin tu dekat komen. Okay. Okay, ada satu orang ni, hamba Allah ni, iaitu isteri saya, nama dia Nadira Jahan. Dia ada komen dekat bahagian komen tu, setiap satu topik yang saya cakap hari ni berkenaan dengan bagaimana kita nak langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk nak letupkan sale kita. Okay, pengurusan lah. Ini more to business management. Macam mana kita nak urus bisnes kita dekat online platform. So boleh tengok satu-satu point tu, boleh tulis. Okay, nanti kalau tak tahu boleh PM saya, boleh komen dekat wall saya, boleh tanya saya. InsyaAllah kita ajak, kita share, kita kongsi ilmu ni sama-sama. Sebab semua ni ilmu yang Allah bagi bukan untuk kita, bukan untuk saya seorang, bukan untuk hampa saja. Allah Ta'ala bagi ilmu dekat atas muka bumi ni untuk semua orang, untuk kita kongsi bersama. Okay, insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Hari ni saya cakap tadi, saya dah sentuh bab berkenaan dengan gambar. Yang kedua berkenaan dengan fanpage. Okay, besok mungkin saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan video. Okay, berkenaan dengan bagaimana video boleh bantu untuk naikkan sale dalam bisnes kita. Dan besok saya akan sentuh lagi satu bab, bagaimana kita nak pastikan kita boleh konsisten buat close sale. Dan mungkin pada hari yang seterusnya saya akan ajak macam mana nak uruskan database, macam mana nak buat follow up, okay, macam mana nak dapatkan testimoni. Okay, insyaAllah kita akan share satu-satu. Okay, cuma saya beritahu siap-siap untuk besok saya akan share berkenaan dengan bagaimana kita nak buat, jadikan video ni sebagai satu sumber untuk boost kita punya sales. Bagaimana video boleh membantu untuk letupkan kita punya jualan. Okay, sebenarnya ada banyak kaedah, ada banyak cara. Cuma kita kena faham dulu konsep bagaimana kita nak buat. Okay, dan seterusnya besok insyaAllah kalau berpeluang saya akan share sedikit berkenaan dengan close sale. Tips-tips yang kita boleh guna dengan close sale. Okay, so topik esok bagaimana nak jadikan video untuk letupkan jualan. Dan topik esok actually samalah, bagaimana nak letupkan sales melalui untuk newbies lah. Bagaimana nak letupkan sale untuk newbies. Itu still topik esok. Tetapi saya akan sentuh sub-topik berkenaan dengan video. Sebab saya bukan nak cerita lebih dalam berkenaan dengan video. Okay, yang tu kena masuk kelas video lah. Macam mana nak recording, macam mana nak editing kan. Yang tu kena pergi masuk kelas video yang profesional lah. Saya akan ajak basic macam mana nak guna sistem marketing dengan video ini. Okay, dan yang seterusnya saya akan share berkenaan dengan closing. Okay, so ada tak apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, dekat Telegram ada soalan apa-apa? Sebab dua tengah-tengah live ni, orang back in. So sebenarnya kita nak close sale ni bukan susah. Bukannya saya nak berlagak, nak menunjuk ke apa, tak lah. Apa yang saya beritahu ni sekadar sebagai satu motivasi. Jadikan sebagai satu motivasi ataupun satu inspirasi. Yang mana sebenarnya you nak belajar ni, apa benda pun boleh belajar. Okay, sedangkan hari ni kita kata apa? Kita tengok lah, kita ambil contoh lah. Hari ni orang-orang yang buat Guinness World Record dan sebagainya, kadang-kadang dia pun buat benda yang di luar jangkaan kita. Kan? Ada orang dia boleh bawa masuk benang kok mata, tarik keluar kok hidung. Kan? Ataupun kita ambil pelari pecut 100 meter. Dia punya world record sekarang lari 100 meter berapa saat? Siapa tahu? Okey. Untuk 100 meter sekarang world record berapa tadi? 9.58. Sedangkan pada satu ketika dulu orang kata world record ni 12 saat kot. Okay, kalau lari lebih cepat pada 12 saat, mati. Jantung dia meletup. Okay, orang kata lah dulu. Tapi macam mana hari ni ada orang boleh buat 9.58 second. So, it's all about belief. Apa saja benda kita nak buat, kita boleh buat. Okay, saya rasa tak ada apa-apa soalan. InsyaAllah kalau tak ada, besok kita sambung pukul 9 malam. Kita akan cerita topik berkenaan dengan video dan bagaimana untuk buat close sale. Okay. So make sure siapa-siapa yang free esok tolong join, tolong tekan button share banyak-banyak. Okay, so lepas ni saya akan habiskan live ni. Tolong tekan button share banyak-banyak. Pastikan lebih ramai orang dapat belajar macam mana nak bina bisnes secara percuma. Okay, so insyaAllah kita akan share lebih banyak. Ada 6 hari lagi. 6 hari ni saya nak share macam-macam lagi berkenaan dengan marketing, berkenaan dengan sale. So siapa-siapa yang
nak join, make sure tak terlepas, make sure anda join, make sure anda bersama dengan kami untuk buat sales. Okay? So kalau tak ada apa, kita tamatkan kita punya live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum share, tolong share. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.